Lepas tu kaedah 112. 112. Ini pun lumrah di kalangan orang Arab. Min sya'nil Arab an yudmiru likulli mu'ayanin nakiratan kana atau ma'rifatan hadha wa hadhi. Baru ni kita lepas kan. Kita suratun anzalnaha. Ni siapa ni? Bertemu dah kaedah. Bertemu dah. Salah satu perkara yang lumrah dalam penggunaan bahasa Arab ialah tidak menyebut atau dalam istilahnya mengidmarkan isim isyarat bagi sesuatu yang jelas. Bagi sesuatu yang jelas. Tidak kira sama ada ia nakirah atau ma'rifah. Ini musyarun ilaih dia tu. Musyarun ilaih lah kalau isim isyarat kan. Musyarun ilaih. Musyarun ilaih dia tu ma'rifah kah atau nakirah tak kira. Boleh dibuat. Bahkan mereka selalu buat. Babun, bukan Quran saja. Dalam kitab-kitab. Babun, bila dia i'rab, hadha babun. Hadha tak ada. Bukanlah kitab Sahih Bukhari kamu. Selalu dia tu. Babun. Hadha babun. Maksudnya. Buat hadha. Itu lumrah dalam penggunaan orang Arab. Keterangan. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan orang-orang Arab. Tidak menyebut, maksudnya mengidmarkan, itu istilahnya. Isim isyarat, hadha atau hadhi, sebelum musyar ilaihnya, yang jelas. Syarat musyar ilaih yang jelas. Mu'ayyan, seperti kita nampak benda itu. Nampak. Sama ada ia ma'rifah atau nakirah, tak kira. Berikut adalah contoh-contohnya daripada Al-Quran. Baca tak? Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Bermaksud, ini adalah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum-hukumnya serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu beringat, yakni mengamalkannya. Surah An-Nur ayat 1. Perkataan hadhihi sebagai isim isyarat yang dibuang seharusnya ditakdirkan sebelum perkataan suratun. Sebab itulah kalau kita tengok terjemahan-terjemahan yang bagus, dia ada dalam kurungan. Ini adalah itu bagaimana? Hadhihi itulah. Surat itu satu surah. Dibuang. Jadi surat itu nakirah kan? Nakirah ada. Ma'rifah pun ada. Tapi asalkan jelas benda nakirah ataupun yang sebut tu yang ini musyar ilaih itu jelas. Mu'ayyan. Mu'ayyan ni seperti kita lihat dengan mata kepala kita. Jelas. Ini mudah kan? Ini beberapa kaedah yang mudah. Mudah upaya juga. Kalau suruh kita tentukan sini ada berapa. Hadhihi, hadha, kapal. Susah juga. Nak pastikan tu. Dia kena belajar juga lah. Teruskan. Taj. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bermaksud, Alif Lam Ra, ini adalah kitab, yakni Al-Quran yang kami turunkannya kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita, yakni kufur, kepada cahaya, yakni iman, dengan izin Tuhan mereka, ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Surah Ibrahim ayat pertama. Perkataan hadha sebagai isim isyarat yang dibuang seharusnya ditakdirkan sebelum perkataan kitabun. Tadi hadhihi, ni hadha. Tiba-tiba kitab. Ini hadha kitab. Sebab itulah dengan terjemahan ini ada dalam kurungan. Ini adalah kitab Al-Quran. Kitab itu maksudnya Al-Quran lah. Jadi kitab ni nakirah. Nakirah, walaupun nakirah pun dia kira maklum tu. Maklum. Sebab yang kami turunkan kepadamu itu tak ada lain. Maksudnya Al-Quran lah. Jadi pada hakikatnya macam ma'rifah. Boleh. Selalu dibuat.
Bahasa kita pun begitu kan. Masa kita bawa kawan kita pergi ke rumah kita, rumah saya. Kita tak kata ini rumah saya. Rumah saya. Kita sebutkan mereka gitu. Kita bertemu, ni sahabat saya. Kita tak payah kata, ini sahabat, ini adalah sahabat saya. Sahabat saya. Kita perkenal. Biasa. Kiranya bahasa mana-mana pun ada. Bahasa mana-mana pun ada. Baca lagi. Ustaz. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Bermaksud, ini adalah pernyataan permutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu, yakni kaum muslimin, telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Surah At-Taubah ayat pertama. Perkataan hadhihi sebagai isim isyarat yang dibuang seharusnya ditakdirkan sebelum perkataan bara'ah. Jadi hadhihi bara'atun. Itulah. Banyaklah ini contoh. Dua tiga ni kita bukakan sebagai contoh. Selalu. Kadang-kadang tu hampir setiap muka surat. Setiap muka surat. Setengah-setengah tempat lah. Ada benda-benda. Tapi nak pastikan itu dia kena orang belajar. Tidak tahu macam mana. Kalau tengok terjemahan tu, sekurang-kurangnya kalau tengok terjemahan, bila ada dalam kurungan ni, sebab tu kita orang yang tak tahulah, dia kata kenapa ada kurungan-kurungan? Kurungan-kurungan ni pada pandai penterjemah buat ataupun ada asasnya. Ada asas. Kepada orang yang tahu, dia tahulah apa asas. Ini bukan satu kan kurungan-kurungan. Terutamanya kalau tafsir, apa namanya, terjemahan tafsiri. Terjemahan yang di samping terjemahan dia macam tafsir. Tu ada bersamanya. Ketika tu memang ada banyak kurungan-kurungan. Pada kurungan itu menyatakan apa yang diidmarkan, apa yang diidmarkan, apa yang disembunyikan.